knowing everything comes on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله والله 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 الله والله 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 الله والله 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 रहमतें छावर करता है तू, बरकतों से दामन भरता है तू। Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan, dan ia adalah masa untuk kita bermuhasabah diri kita. Adakah amalan-amalan kita sepanjang bulan Ramadan ini bertambah ataupun sama saja daripada awal sampai sekarang, ataupun ia semakin meningkat? Tanya diri kita, adakah zikir yang kita lakukan berterusan? Adakah tarawih yang kita lakukan dapat kita teruskan? Dan juga pembacaan Al-Quran, adakah pembacaan kita semakin lancar, semakin baik dan semakin banyak dalam bulan Ramadan ini terutama sekali? Jadi kita bermuhasabah dan kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala pertingkatkan amalan-amalan kita sampai penghujung bulan Ramadan ini. Dan kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kita malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, iaitu malam Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan segala dosa-dosa kita dan juga dosa-dosa ahli keluarga kita, dan kumpulkan kita semua di kalangan mereka-mereka yang dirahmati dan ridai. Amin ya rabbal alamin. Dan pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada pentadbir Masjid Istiqamah yang telah memberikan saya peluang untuk saya membincangkan topik pada malam ini, iaitu Al-Quran penyuluh hati. Dan saya ingin anjurkan tuan-tuan dan puan-puan supaya kita menyumbang kepada masjid-masjid kita. Kita menyokong segala usaha-usaha yang dilakukan, terutama sekali kepada Masjid Istiqamah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terima segala amal-amal ibadah dakwah yang dilakukan oleh masjid-masjid kita. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali kita ingin tanya kepada diri kita, apakah hubungan kita dengan Al-Quran pada masa kita ni? Berapa banyak hubungan kita dengan Al-Quran sepanjang hidup kita? Kerana Al-Quran ini adalah kitab yang sangat-sangat agung, sangat-sangat mulia. Al-Quran adalah kata-kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ini dan wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat yang paling agung sekali. Ia adalah satu-satunya kitab yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan ia adalah kitab yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita, sehingga kan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam Al-Quran, kita sering mendengar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, dan malam Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran ini daripada Lauh Mahfuz, itu papan yang dipelihara oleh malaikat, daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia. Ini berlaku pada malam Qadar. Dan keagungan malam ini kerana Al-Quran tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengiringi turunnya Al-Quran dengan para-para malaikat. Malaikat yang sangat-sangat banyak. Tanazzalul malaikatu warruh, iaitu malaikat-malaikat berbondong-bondong turun bersama dengan ketua para malaikat. Ini keagungan yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri, kemuliaan yang Allah kurniakan kepada Al-Quran. Jadi apakah peranan Al-Quran dalam kehidupan kita? Kita sebagai umat Nabi SAW, kita ingin jadikan Al-Quran ini sebagai teman kita seluruh hidup. Dan kalaulah dapat, kita ingin Al-Quran ini supaya menjadi teman kita dalam kubur. Amalan-amalan salih kita akan menjadi teman dalam kubur kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kubur-kubur kita taman-taman syurga, dan menjadikan amalan-amalan baik kita sebagai teman-teman kita dalam kubur-kubur kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi Al-Quran ini satu kitab, dan ia adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling agung. Segala mukjizat para nabi yang ditunjukkan kepada masyarakat mereka hilang dengan kewafatan mereka. Tetapi Al-Quran ini kekal, dan Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 32, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan bagi sesiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Syiar Allah Subhanahu wa ta'ala ini banyak. Di antaranya masjid-masjid Allah, di antaranya azan, salat, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara syiar Allah adalah Al-Quran. Dan kita perlu mengagungkan Al-Quran, menghormati kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, menghormati mushaf. Kita junjung mushaf itu, kita cium mushaf itu, kita membaca mushaf itu, kita mentadabbur mushaf itu, dan kita mengamalkan segala yang ada dalam perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dikatakan sebagai mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, dan inilah dia petunjuk kepada takwa dalam hati. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala memulakan Al-Quran kerana ia adalah satu syiar. Dan juga dalam sepotong hadis, Nabi SAW telah bersabda, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kamu adalah mereka-mereka yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarnya. Jadi, adakah kita ini boleh membaca Al-Quran? Pertama sekali, Al-Quran adalah kitab yang sungguh-sungguh mudah untuk kita baca. Ia satu mukjizat yang mudah untuk kita menghafal. Satu-satunya kitab yang hari ini mempunyai berjuta-juta umat Islam menghafal Al-Quran. Dan Al-Quran juga mudah untuk dibaca. Hari ini terdapat bermacam-macam kaedah-kaedah
untuk kita mempelajari pembacaan Al-Quran. Gunakan, belajar. Dan saya yakin daripada pengalaman-pengalaman mengajar, dalam 1 bulan seseorang itu sudah mampu untuk mempelajari membaca Al-Quran dengan baik. Tapi apabila kita membaca Al-Quran, jangan habis di situ. Al-Quran ini kalau kita ingin luangkan sepanjang umur kita, kita tidak akan habis-habis mempelajarinya. Tetapi kita teruskan. Kita mempelajari tentang sifat-sifat huruf, kita mempelajari tentang makhraj huruf, kita mempelajari tentang ilmu tajwid, kita mempelajari tentang ilmu tarannum, kita mempelajari tentang huruf-huruf Al-Quran, dan kita mempelajari tentang qiraat-qiraat yang ada dalam pembacaan Al-Quran. Itu saja bersangkut paut tentang pembacaan Al-Quran. Sesiapa saja yang meluangkan ilmu dalam pengajian ini, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan mereka, kerana Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, khairukum, sebaik-baik kamu adalah sesiapa yang mempelajari Al-Quran dan kemudian dia mengajarnya. Mudah-mudahan ilmu kita tadi kita sampaikan kepada orang dan dia mengamalkannya, pahala kita akan berterusan. Jadi Al-Quran ini memain peranan yang sangat besar dalam kehidupan kita. Jangan kita biarkan anak-anak, isteri kita tidak boleh membaca Al-Quran. Baik. Jadi di sini dalam topik Al-Quran, penyuluh hati, Al-Quran itu adalah pelita dan penyuluh. Tanya diri kita, kalaulah kita duduk dalam bilik yang gelap, apa perasaan kita? Kita tidak tahu apa yang ada di keliling kita. Kita tidak tahu ada benda-benda yang berbahaya. Mungkin ada binatang-binatang yang berbahaya di keliling kita. Jadi kalau kita duduk dalam kawasan yang gelap ataupun dalam hutan yang gelap, apa perasaan kita? Kita akan merasa gerun. Begitulah orang yang tidak mempunyai lampu, tidak mempunyai cahaya dalam kehidupan mereka. Tetapi apabila dia mempunyai cahaya walaupun kecil, dia akan merasa tenang. Ini ketenangan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka yang ada hubungan dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala, maka hati-hati akan menjadi tenang. Jadi di sini apabila seseorang itu mempunyai Al-Quran dalam kehidupan dia, dia akan mendapat ketenangan, kerana Al-Quran itu adalah cahaya dalam kehidupan dia. Dan juga apabila cahaya tadi, ia boleh kita menyuluh, kita boleh mencari. Al-Quran ini adalah satu perkara yang menunjukkan kita kepada berbagai-bagai cabang ilmu. Jadi kalaulah kita mempunyai penyuluh, kita mempunyai pelita, kita boleh mencari ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran ini. Cukup luas. Apa saja yang kita ingin belajar, kita boleh dapat daripada Al-Quran. Jadi kalau boleh kita luaskan, kita boleh gunakan lampu ataupun cahaya tadi untuk menyelidik, untuk meningkatkan kefahaman kita dalam ilmu-ilmu Islam. Dan yang terakhir sekali dalam tajuk ni, masih lagi saya menjelaskan tentang makna dalam topik ni, iaitu Al-Quran penyuluh hati. Dan juga hati ni adalah anggota yang paling penting sekali dalam kehidupan kita. Ada di antara kita hatinya sakit, ada di antara kita hatinya sihat, ada di antara kita hatinya sudah mati, tidak boleh lagi diterangi oleh cahaya. Jadi kalaulah hati itu sakit, hanya dengan pembacaan Al-Quran saja, hati itu akan mekar balik, hati itu akan hidup balik, hati akan subur balik. Dan hati ini adalah anggota yang paling penting dalam tubuh badan kita. Nabi SAW telah bersabda, ala inna fil jasad la mudghah. Sesungguhnya dalam jasad kita, dalam badan kita ni ada seketul daging. Idza salahat salahal jasadu kullu.
Kalaulah hati ini baik, maka seluruh badan akan menjadi baik. Idza fasadal jasadu kullu. Kalau ia menjadi rosak, maka satu badan tu akan menjadi rosak. Ala wahyal qalb. Itulah dia hati. Kita kena jaga kita punya hati ni. Dan hati ini kita mesti bersihkan. Kita mesti pulihkan hati ini. Dan bagaimana kita boleh pulihkan? Kita hanya boleh pulihkan dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran akan menyuburkan hati kita. Al-Quran adalah syifa. Saya ingin kongsi satu ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum. Wahai sekalian manusia, telah datang peringatan daripada Tuhan kamu. Wa shifaa'un lima fis sudur. Dan pengubat, syifa apa yang ada dalam hati. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri mengatakan bahawa Al-Quran ini sebagai peringatan dan sebagai ubat, sebagai syifa apa yang ada dalam hati. Dan kemudian Allah kata wahudan warahmah lil mu'minin, dan petunjuk dan rahmat kepada orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Dalam satu hari, berapa kali kita memegang Al-Quran? Tanya diri kita. Kalaulah kita dapat membaca Al-Quran dalam satu hari sekali, sudah saya rasa pun cukup. Tetapi kalaulah kita tingkatkan kepada dua kali, Alhamdulillah. Kalau kita di antara mereka yang baca Al-Quran 5 kali setiap kali kita salat, kita bersyukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana ini adalah nikmat yang sangat besar. Jadi Al-Quran ini adalah satu perkara yang kita mesti agungkan dalam kehidupan kita, lebih daripada perkara-perkara yang lain. Jadi bagaimana Al-Quran ini menjadi penyuluh hati kepada kita, terutama sekali dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang penuh rahmat, penuh berkat, penuh maghfirah. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala doa-doa yang kita rafa'kan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala doa-doa yang kita luahkan, kita pohon, kita pinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala telah memuliakan bulan ini kerana Al-Quran. Sebab itu Al-Quran ini, bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan lah yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah turunkan Al-Quran. Jadi dalam surah Al-Qadar tadi saya telah sebutkan bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia, berlaku pada bulan Ramadan. Dan juga wahyu yang pertama yang telah diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Gua Hira, berlaku juga pada bulan Ramadan. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri menceritakan Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan lah yang mana Quran telah diturunkan. Dan apa matlamat dia? Apakah matlamat dia? Iaitu hudal linnas, petunjuk kepada seluruh manusia. Al-Quran ini bukan saja petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut kepada seluruh manusia. Dalam pembukaan Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan permulaan surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itulah kitab. Dzalikal kitab la raiba fihi, tidak ada kemusykilan, tidak ada keraguan dalamnya, petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di tempat di dalam ayat tadi, Quran itu petunjuk, hudan
kepada orang yang bertakwa. Tetapi di sini ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Maksudnya apa? Sesiapa yang mula ada hubungan dengan Al-Quran, dia akan mendapat petunjuk. Petunjuk yang pertama sekali adalah pembukaan hati. Pembukaan hati ini adalah hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hudan. Dan hidayat ini hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh memberi hidayat kepada sesiapa pun. Ini berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayang pakciknya Abu Talib. Lama sangat Abu Talib melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecil sampailah dia wafat. Dan dia melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi menghadapi bermacam-macam masalah, bermacam-macam ancaman. Abu Talib sanggup bersusah payah mengorbankan kehidupan dia semata-mata kerana Nabi. Apabila Abu Talib ingin dekat kepada kewafatannya, Nabi SAW pun datang kepada Abu Talib dan berkata, "Wahai pakcikku, sebutlah la ilaha illallah dan aku akan menjadi penjamin bagimu di alam akhirat." Tetapi pakcik ni enggan. Dan Nabi SAW bila pakcik ni meninggal, Nabi sangat-sangat sedih. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan Al-Quran ayat, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya engkau tidak memberikan hidayat, petunjuk. Engkau tidak boleh membuka hati kepada sesiapa yang kau suka, sesiapa yang kau sayang. Kita tidak boleh memaksa isteri kita, anak-anak kita. Kita tidak boleh membuka hati-hati mereka. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang boleh membuka hati-hati mereka. Dan juga orang-orang bukan Islam. Kita lihat dalam pengalaman, kita lihat juga kisah-kisah bagaimana manusia yang bukan Islam, mereka memeluk agama Islam berkat daripada Al-Quran. Apabila mereka membaca Al-Quran, mereka dapati bahawa Al-Quran ini adalah satu kitab yang sangat mudah untuk difahami. Akal fikiran mereka dapat terima apa segala isi kandungan Al-Quran, iaitu Quran ini memang sesuai dengan pemikiran mereka. Ramai yang memeluk agama Islam disebabkan oleh Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut di sini hudan linnas, iaitu Al-Quran hudan linnas, petunjuk kepada semua manusia. Begitu juga petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Dan kemudian Allah sebut dalam ayat yang sama, hudan linnas wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan kepada petunjuk bagi kita yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingin menyelidik lagi isi kandungan Al-Quran. Sebanyak 30 juzuk, mempunyai rahsia-rahsia yang cukup banyak, rahsia yang cukup dalam. Bagi sesiapa yang mengkaji Al-Quran, makna-makna Al-Quran mempunyai lapisan-lapisan yang berbagai-bagai, mempunyai ilmu yang berbagai-bagai. Lebih banyak kita mengkaji, lebih dalam lagi kita memahami Al-Quran. Dan Al-Quran ini menjadi petunjuk kepada orang yang beriman dalam 3 bahagian. 3 bahagian. Ulama-ulama kita sudah mengkajikan bagi kita, merumuskan bagi kita. Mereka mengatakan bahawa Al-Quran ini mempunyai 3 bentuk ilmu yang besar. Pertama sekali, ilmu tauhid, ilmu keimanan, ilmu tentang perkara-perkara yang bersangkut paut dengan alam akhirat. Jadi kita apabila membaca Al-Quran, kita ingin meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan perumpamaan yang berbagai-bagai. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh dalam dunia ini untuk menunjukkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, tidakkah kau melihat
kepada unta bagaimana ia diciptakan. Ini semua keciptaan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita memikirkan tentang kehebatan ciptaan tadi. Dan apabila kita melihat kehebatan ciptaan, kita akan menghargai kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dikatakan sebagai ilmu tauhid. Allah Subhanahu Wa Taala juga sebut dalam surah Al-Anfal. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu, apabila innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila diberikan peringatan tentang Allah, wajilat qulubuhum, hati mereka merasa gemetar, hati mereka merasa takjub, hebat, kehebatan tentang Al-Quran itu. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, Quran dibacakan kepada mereka, zadatuhum imanan, iman mereka meningkat, iman mereka bertambah. Inilah ciri-ciri orang-orang yang beriman. Jadi pertama sekali dalam Al-Quran ini kita nak menimba tentang ilmu-ilmu tauhid, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala, perkara-perkara yang bersangkut tentang alam akhirat. Bagaimana kita boleh meningkatkan perkara-perkara yang bersangkut paut tentang syurga, neraka, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah siapkan bagi orang-orang yang beriman, dan ancaman-ancaman yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang yang ingkar. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Dan juga dalam Al-Quran ini mempunyai hukum ahkam yang sangat-sangat banyak. Kedua adalah hukum ahkam. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang cara bagaimana kita ingin menjalankan kehidupan kita berdasarkan kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ingin kita jalankan kehidupan kita. Ini semua ujian. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita dalam permukaan bumi ini sebagai ujian. Kalau kita tahu bahawa ini adalah ujian, maka kita akan jaga kehidupan kita. Kehidupan kita sangat-sangat ringkas. Kalau kita bandingkan kehidupan kita sebagai manusia ni, kalau kita dapat hidup sampai 80 tahun, kita sudah bersyukur. Bagi orang-orang Singapura, kita mengikut perkiraan, mungkin kita boleh hidup sampai 85 tahun. Itu pun Alhamdulillah. Tapi bila sampai kepada umur 80 tahun, 82 tahun, 83 tahun pun, kita lihat ramai daripada ahli keluarga kita, lihat daripada teman-teman kita, ingatan mereka pun sudah mula luput. Mutu kehidupan kita pun makin kurang. Jadi kalaulah kita dapat hidup sampai 80 tahun, bersyukurlah. Nabi SAW sebut bahawa umatnya hanya hidup dalam 60 tahun, 70 tahun. Tetapi kehidupan ini sangat-sangat ringkas. Sekejap saja, segelintir, sekelip mata. Begitulah kehidupan kita. Kalau kita tanya diri kita, walaupun umur kita dah sampai kepada 50-60 tahun, kita lihat balik semula bahawa kehidupan kita lalu dengan cukup pantas. Bulan Ramadan saja cukup pantas. 15 hari berlalu begitu saja. Kehidupan kita akan berlalu begitu saja. Dan Nabi SAW sebut dalam sepotong hadis, maka Allah Subhanahu Wa Taala di alam akhirat, Allah ambil seorang yang hidupnya panjang, seluruh hidupnya diberikan nikmat, seluruh hidupnya nikmat yang sangat banyak, nikmat saja. Siapakah orang itu? Hidup dia bahagia saja seluruh kehidupannya dalam dunia. Tidak ada apa-apa kepayahan, tetapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dicelup sekali saja dalam neraka, kemudian
dikeluarkan, Allah tanya, adakah nikmat yang kau terima dalam dunia? Maka kerana azab tadi, dia lupa segala nikmat yang dia pernah rasa dalam dunia. Itulah hakikat kehidupan. Dan kemudian Allah ambil seorang, kehidupan di dalam dunia ni cukup sengsara, cukup susah, miskin, dan tetapi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang tadi dicelup dalam syurga sekali saja, dimasukkan dalam syurga, kemudian dikeluarkan, dan Allah tanya, adakah kesusahan, kepayahan yang kau rasa dalam dunia? Maka dia kata, wallahi, demi Allah, aku tidak pernah rasa walaupun satu kesusahan. Nikmat yang dia rasa dalam syurga tadi membuat dia lupa tentang apa-apa kesusahan yang dia pernah rasa dalam dunia. Jadi kalaulah kita ni hidup tak susah mana pun, cubaan ujian yang Allah SWT berikan kepada kita tidak berapa, sedikit saja, maka kalaulah kita beriman kepada Allah SWT, ikut segala perintah Allah SWT, kita akan berjaya dan kita akan merasa puas dengan amalan-amalan yang kita telah lakukan dalam dunia ini. Jadi Al-Quran ini mempunyai hukum ahkam, mempunyai pengajaran-pengajaran bagaimana kita dapat mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahagian yang ketiga, sebagai penjelasan dalam hudan tadi, ulama kita mengatakan dalam Al-Quran terdapat bermacam-macam kisah-kisah umat-umat terdahulu, dan kisah-kisah ini menjadi pedoman ke dalam kehidupan kita. Apabila kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu seolah-olah bercakap dengan kita. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita petunjuk. Apabila kita membaca Al-Quran, kadang-kala kita merasa resah, kita merasa gundah, kita merasa sedih. Apabila kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita petunjuk supaya hilangkan kesedihan-kesedihan tadi, hilangkan perasaan gundah, hilangkan perasaan resah yang ada dalam hati kita apabila kita membaca kisah-kisah umat yang terdahulu. Begitu juga berlaku kepada Nabi SAW sebagai pengingatan kepada baginda SAW. Ini pengalaman. Apabila kita baca Al-Quran, kita merasa bahawa kita ni telah dianiayai. Kita baca Al-Quran, kita lihat bahawa ada orang yang telah dianiayai sebelum kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan bagaimana keadaan mereka-mereka yang zalim, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengazab, memberikan balasan kepada mereka-mereka yang menganiayai atau menzalimi. Apabila kita membaca, kita punya hati menjadi sejuk, hati kita menjadi tenang. Apabila kita menghadapi kesusahan, masalah dengan keluarga, Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan kita ayat-ayat yang menunjukkan tentang masalah-masalah nabi-nabi bersama dengan keluarga-keluarga mereka, dan bagaimana mereka mengatasi masalah-masalah ini. Jadi kalaulah keluarga kita mula membaca Al-Quran, kita rasa tenang, kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan petunjuk kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala akan membuka hati-hati mereka. Jangan kita paksa-paksa. Kita tak boleh paksa, kita tak boleh buka hati mereka. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang boleh buka hati mereka. Kita sayang isteri dan anak-anak kita. Kita ingin supaya mereka juga sama-sama kita dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala di alam akhirat. Nabi SAW sebut dalam sepotong hadis, al-mar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan bersama dengan mereka yang dikasihi. Kita kasih dengan anak kita, dengan ibu kita, dengan bapa kita, dengan keluarga kita, adik-beradik kita. Kita harap Allah SWT masukkan kita semua dalam syurganya, tetapi kita mesti gunakan cara-cara yang betul, tak boleh paksa. Jadi kita anjurkan mereka dengan cara apa? Cara dengan pembacaan Al-Quran. Dan juga jangan kita lupakan
doa kepada mereka. Doa kepada mereka, semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga membuka hati-hati mereka. Jadi di sini Al-Quran itu sebagai penjelas dalam kehidupan kita dari segi tauhid, keimanan, dalam segi hukum ahkam, dan juga dalam segi kehidupan kita. Dan yang terakhir dalam ayat tadi, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Furqan ni adalah tahap yang terakhir. Ini adalah fasa-fasa apabila seseorang itu membaca Al-Quran. Mula-mula Allah SWT membuka hatinya, kemudian Allah SWT memberikan dia petunjuk bagaimana untuk menjalankan kehidupan dia dengan sebaik-baiknya, ala siratil mustaqim, dengan cara yang lurus. Kemudian iaitu dengan cara bayinat, penjelasan. Akhir sekali adalah Furqan. Furqan ni adalah tahap yang biasanya dicapai oleh ulama-ulama kita, kerana mereka ni mentadabbur Al-Quran siang dan malam. Allah Subhanahu Wa Taala buka bagi mereka rahsia-rahsia Al-Quran, sehingga kan mereka mengeluarkan kaedah-kaedah, ilmu-ilmu yang cukup luar biasa. Kalau kita mempunyai masa, kita cuba kaji, belajar tentang kaedah-kaedah tersebut. Mereka seperti Imam Syatibi, apabila dia melakukan al-istiqra', mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan bahawa kehidupan kita ni mempunyai 5 perkara yang dikatakan sebagai maqasid. Maqasidus syariah, maqasid, matlamat dalam kehidupan kita, dalam undang-undang Islam, iaitu untuk memelihara agama kita, untuk memelihara nyawa, memelihara minda pemikiran kita, memelihara keturunan kita, dan memelihara harta kita. Ini yang dikatakan sebagai Furqan. Furqan adalah dapat membezakan yang hak dengan yang batil. Furqan dapat membezakan dengan ilmu yang benar dengan yang salah. Ini tahap bagi mereka yang punya kefahaman Islam yang cukup dalam. Jadi kita ni dianjurkan juga, gunakan usaha kita, pelajari Al-Quran seberapa yang kita dapat, dan ia akan menjadi petunjuk kita seluruh kehidupan kita. Jadi petunjuk ni, Furqan ini juga adalah bagi mereka untuk membezakan perkara-perkara yang syubhat. Ini yang dikatakan sebagai ilmu-ilmu yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada ulama-ulama kita. Jadi kita harus bermuhasabah. Bermuhasabah, tanya diri kita, apakah peranan Al-Quran dalam kehidupan kita? Al-Quran itu adalah satu kitab yang cukup agung. Adakah ia menjadi teman kita? Kalaupun kita ni tidak menghafal Al-Quran seluruh juzuk, kita gunakan masa kita untuk membaca surah-surah yang kita hafal. Surah pendek pun alhamdulillah. Duduk sambil kita rehat, kita menjadikan Al-Fatihah sebagai teman kita. Baca Al-Fatihah. Kalau kita tidak mampu, kita gunakan suratul Ikhlas sebagai teman kita. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup. Nabi SAW sebut, sesiapa yang membaca Qul huwallahu ahad, dia sudah mendapat ganjaran 1/3 daripada Al-Quran. Kenapa 1/3? Seperti mana yang saya sebutkan tadi, seluruh Al-Quran itu mempunyai 3 cabang, dan surah Al-Quran, surah Al-Ikhlas ini adalah salah satu daripada cabang. Itu cabang Tauhid. Kerana suratul Ikhlas ini menceritakan tentang sifat Allah Subhanahu Wa Taala, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesiapa yang baca suratul Ikhlas, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia ganjaran 1/3 daripada Al-Quran. Kita baca 3 kali, kita sudah mendapat ganjaran seolah-olah kita membaca seluruh Al-Quran. Itu kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan bagi mereka yang menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup mereka,
Dan mudah-mudahan juga ia menjadi teman kita dalam kubur. Kita pun tidak tahu berapa panjang kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita peluang untuk kita bertemu bulan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima segala amal ibadah kita, kurniakan kita kesihatan yang baik. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Taala eratkan hubungan kita dengan mereka-mereka yang kita kasihi. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan kita daripada penyakit-penyakit hati kita. Kalaulah kita ni mempunyai penyakit hati, kita mempunyai perasaan hasad, perasaan marah yang tidak boleh dikawal, kita mempunyai perasaan lokek, kita ada perasaan bakhil, kita ada perasaan tamak kepada harta orang-orang lain. Ini adalah penyakit-penyakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bersihkan diri kita daripada sifat-sifat ini, dan mudah-mudahan Allah gantikan dengan sifat-sifat mulia. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Quran ini sebagai teman hidup kita. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terima segala doa-doa yang kita lakukan. Dan satu doa yang saya ingin anjurkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sepanjang setengah bulan Ramadan yang akhir ini, supaya kita memperbanyakkan doa yang agung. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Kau Maha Pengampun dan suka kepada pengampunan, maka ampunkanlah aku. Mudah-mudahan Allah SWT bersihkan kita daripada dosa-dosa yang lepas, dan kumpulkan kita di kalangan mereka-mereka yang dirahmati dan diredai. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukuplah di sini sebagai peringatan kepada diri saya, dan mudah-mudahan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita di kalangan mereka-mereka yang dirahmati dan redai. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything comes on you, the Lord.